صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalil haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, jumpa lagi tuan-tuan. Sambung kuliah duha tadi surah Al-Fatihah daripada kitab Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, insya-Allah. Untuk lagi barakah kita hadiahkan dia. Dan untuk semua sekali, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Shiratal ladzina ghairil maghdubi InsyaAllah kita masih lagi dalam tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Tafsir surah yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah. Baru masuk ayat Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk, iaitu belum habis lagi tafsiran dan terjemahan Al-Fatihah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ada kitab ni, muka surat 18. Bukan saya nak tafsir, saya ajak tuan-tuan kita baca sama-sama, insya-Allah. Ya. Sambil-sambil menunggu maghrib, kita baca tafsiran Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Dia pun dah tiada, kita amalkan, kita teruskan diri kita apa yang dia sampaikan, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
surah Al-Fatihah ayat nombor 1, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasih, amat kasihan belas, kata Tok Guru. Bismillah, dengan nama Allah. Dah diterangkan tadi huruf ba, kemudian ada bab tajwid, ada bab pengertian dalam bahasa Arab, iaitu fi'il isim, fi'il dan harf. Kemudian kesemuanya diminta kita, apa saja kita buat, kita gunakan, kita mulakan dengan bismillah. Itu yang cantik. Okey, habis tu terus kita kepada muka surat 17, dikaitkan ayat bismillah ni dengan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu dia. InsyaAllah. Jadi yang ambo nak sebutkan bahasa ini ialah berubah-ubah. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Surah Al-Masad ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, kita berhentilah terjemah binasalah. Dalam dialek Kelantan kita bubuh makna begini, mati dibunuhlah Abu Lahab. Itu bahasa Kelantan. Apabila orang Kelantan menyumpah kepada orang, bahasa perkataan dia bahasa celaka, mapuh bahasa jilak cak, begitulah orang Kelantan sebut. Jadi ayat tabbat yada abi lahab, tabbat yada abi lahabi, itu terjemahannya bahasa jilat cak, mati dibunuhlah Abu Lahab. Allah. Itu teruknya Abu Lahab kena. Sampai ditulis paling dahsyat, sejahat-jahat manusia, sedegil-degil manusia zaman Rasulullah adalah Abu Lahab. Sampai Allah tuliskan, Allah rekodkan dalam Al-Quran. Satu-satu namanya antara nama yang hebat yang menentang Rasulullah SAW. Terjemah begitu barulah jejak molek. Bahasa Kelantan Tok Guru, jejak molek, yakni bernas. Terjemahan yang sepatutnya kepada pendengar. Dan bila kita terjemah, kita mesti ada ilmu balaghah. Dalam pengajian bahasa Arab ada ilmu balaghah, nahwu dan saraf. Balaghah ini ilmu yang menyebabkan apabila kita faham ilmu ini, percakapan kita itu mudah sampai, yakni difahami. Itu balaghah. Sampai faham jejak ke tulang hitam, kata bahasa Kelantan, kata Tok Guru, menusuk ke dalam hati. Jadi bila sampaikan ilmu itu sampai menusuk ke dalam hati kita, atau lebih halus lagi, sampai menusuk jiwa. Tu orang Kelantan panggil jejak ke tulang hitam. Jadi kalau kita masih guna binasalah Abu Lahab wa tabba, dan binasalah dia, orang kampung akan duduk diam kerana tidak faham apa dia benar-benar binasa, apa dia binasa-binasa. Benda-benda begini kita kena faham. Nak sampaikan kepada orang yang tidak faham. Jadi bismillah itu, bismillah itu dengan nama Allah, boleh juga kata dengan daulat Allah, dengan kebesaran Allah, dengan keramat Allah, dengan keagungan Allah, atau dengan tuahnya Allah. Katalah apa saja pun, asalkan guna bahasa yang tidak lari daripada maksud asal Al-Quran. Bagi membolehkan masyarakat ataupun pelajar-pelajar kita, khasnya orang kampung, kita faham. Janji mesej tu faham. Janji maksud ayat itu faham.
Tu. Mereka faham benda apa yang Tuhan mahu. Itu yang penting. Apa yang Allah perintah, itulah yang sepatutnya mereka faham. Bismillah itu dengan nama Allah. Allah tidak kata bizatillah, dengan zat Allah. Kerana Allah jenis tidak jenis zat serupa kita. Nama itu memang kena ada. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Surah Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Mula-mula ilmu yang Tuhan ajar kepada Nabi Adam, dia ajar nama. Di atas dunia ini tidak ada benda yang tidak ada nama. Dengan sebab waktu Adam diturunkan, Allah dah ajarkan Nabi Adam semua jenis benda punya nama. Ada benda mesti ada nama. Dengan sebab rekaan sains yang baru, tubik ataupun keluar benda-benda yang tidak ada nama, maka sengaja diberikan nama. Seperti vitamin. Vitamin ini benda yang baru timbul dan orang baru jumpa. Sebenarnya benda yakni vitamin ini sudah lama. Sama jadi dengan kejadian orang dan makhluk. Tetapi dengan sebab vitamin ini benda yang orang baru jumpa, maka dia bubuh nama. Tidak tahu hendak bubuh nama, maka orang bubuh nama vitamin A, vitamin B, vitamin C dan vitamin D. Vitamin C kompleks dan semua sekali. Ini nama-nama yang sengaja direka. Kalau tidak ada nama, ia mesti diberi nama. Jadi nama yang paling mustahak diberikan nama ialah Allah. Kerana Allah ini adalah tukang yang buat kita. Yang buat kita pun Allah, dan yang membuat dunia pun Allah juga. Maka ya atau tidak kena ada nama. Nama yang betulnya ialah Allah, yang orang panggil Tuhan. Perkataan Tuhan ini bukannya nama. Ia adalah gelaran. Orang Melayu panggil Tuhan dan orang putih panggil God. Bahasa apa pun ada istilahnya masing-masing. Ini adalah gelaran dia. Nama dia sebetulnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Cina pun kena kata Allah. Orang Melayu dan orang putih pun kena kata Allah juga. Kita sebut nama dia begitu. Sekarang Tuhan kata, segala-gala perkara ini kamu wahai manusia mesti mula dengan nama Allah, iaitu Allah. Sifat aku Ar-Rahman Al-Rahim, yang amat pemurah lagi amat kasihan belas. Diingatkan lagi balik, bila ada yang nama Allah, apa benda saja kita nak lakukan mesti dimulai dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa letak sifat ini kepada Allah? Jawabnya, dia sendiri yang letak. Dia sendiri bubuh nama dia. Allah dan dia sendiri. Allah dan dia sendiri bubuh sifat-sifat. Dalam banyak-banyak nama dia, ada 99 nama. Dia ambil dua sifat yang benar-benar menimbulkan rasa sayang kita kepada dia. Kalau isteri dua orang, salah seorang ada sifat Rahman, pemurah hati. Suami kata, pinjam duit sikit, amba tidak ada duit. Isteri beri duit selalu, iaitu segera. Suami kata, rasa hendak makan singgang hari ini. Isteri buat singgang selalu, segera dibuat. Suami kata, saya hendak keluar, tidak balik 3 hari. Isteri kata, ya, tidak mengapa abang. 3 hari atau 4 hari pun boleh, asalkan abang sayangkan saya. Ini kata Tok Guru. Ya. Seorang isteri yang lagi tidak kena sikit. Masam, monyok, muncung. Marah-marah, sokmo selalu.
pukul 7 pergi pagi, keluar pukul 1 baru dia balik. Maknanya salah seorang isteri muka manis dan seorang lagi muka masam sokmo. Kita sebagai suami hendak sayang yang mana? Macam mana comel sekalipun, jika muka masam sokmo ataupun selalu muka masam, macam mana comel sekalipun, tetapi kalau cakap menyakitkan hati, sokmo iaitu selalu menyakitkan hati, akhirnya kita tidak ada rasa sayang kepadanya. Kerana apa? Kerana tidak ada sifat Rahman, tidak ada sifat pemurah hati. Ni hebatnya keterangan Tuan Guru mengenai sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kamu sayang kepada orang yang pemurah sikit hatinya, hati dia pemurah sikit saja, masa tengah hari atau tengah malam kamu boleh minta tolong kepadanya, itu pun kamu sudah sayang. Aku ni, wahai manusia, aku ni tidak pernah tidur, kamu hendak jebur minta tolong masa bila? Aku beri belaka. Aku ni tidur pun tidak, mengantuk pun tidak, kamu hendak minta tolong aku bila-bila boleh, hendak panggil aku bila-bila pun boleh, hendak berdoa kepada aku bila-bila pun boleh, hendak berdoa kepada aku tengah malam, tengah hari, ketika kamu lemas, ketika apapun aku ada sokmo. Itulah pemurah aku. Allah, tuan. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pemurah. Diterangkan oleh Tok Guru macam mana keadaan pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira masa, tidak kira waktu, tidak kira tempat. Allah menunggu permintaan kita. Selain itu, banyak lagi lah sifat pemurah Allah. Di atas dunia ini, orang yang sembahyang pun boleh makan, yang tidak sembahyang pun boleh makan. Orang yang tolak syariat, dia pun boleh makan, siap dapat pangkat lagi. Berlaku. Tak kira siapa. Yang maksiat pun dapat makan, yang tak maksiat pun dapat makan. Yang mengingkar dengan Allah Ta'ala pun, tak sembahyang pun dia boleh makan, siap tolak lagi hukum Allah Ta'ala pun boleh makan. Nampak? Dia pun boleh makan, orang yang tolak syariat. Siap dapat lagi gelaran, dapat lagi pangkat, pun boleh makan. Pasal apa? Al-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di akhirat kelak, Ar-Rahim, yang kasihan belas hanya untuk orang yang tolong aku, yakni Allah, di atas dunia, dan yang tolong sokong Allah walaupun kena marah ataupun kena apa sekalipun. Akhirat kelak Allah kenal biji mata siapa dirinya. Allah akan beri balasan syurga kepadanya di akhirat. Itu Allah tunggu kita sebenarnya. Syaratnya tolong Allah juga. Itu. Yang mana tidak dengar butir kata perkataan aku dulu, yakni Allah, aku bubuh dia di dalam neraka. Minta maaflah kerana aku ini reti kasihan pada orang yang kasihan saja. Dan aku juga tidak reti kasihan kepada orang yang tidak reti kasihan kepada aku. Sebab itu dia gabung ataupun reka gabung Ar-Rahman untuk dunia dan Ar-Rahim untuk akhirat. Ni kena renung kita. Kalau sayangkan Allah Ta'ala kita sekarang ni, Allah tunggu dengan sayangnya besok di akhirat. Ni maksudnya. Maknanya kita jangan bimbang kalau kita ikut perintah Allah Ta'ala, walaupun terpaksa menelan benda yang pahit, walaupun terpaksa merangkak dengan banyaknya obstacle ataupun halangan-halangan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengapa, pasal apa? Allah tunggu kita esok. Tu yang ada Al-Rahman Ar-Rahim. Di atas dunia ini, hatta khinzir di dalam hutan itu pun boleh makan, minum, sehingga gemuk, metong, gedempul, kata Tok Guru. Beranak sekali 10 ekor, 15 ekor keluar. Itu sifat Al-Rahman, biawak yang di dalam gok ataupun belukar,
Dan cacing di bawah batu pun boleh makan belaka. Tetapi akhirat kelak, siapa yang melawan aku, tahulah aku akan aku bakar dengan api. Yang taat kepada aku beri kepada dia syurga. Syurga ini abadi, sebagaimana neraka itu pun abadi. Syurga juga abadi. Allah, tuan-tuan. Itu mana kita nak pilih sebenarnya. Tak ada lain, tuan-tuan. Yang kita layak, yang kita mampu, yang kita terdaya, syurga Allah Ta'ala. Jangan sekali-sekali kita nak minta kepada dalam syurga, ataupun kita saja-saja register waktu di dunia ni untuk jadi ahli neraka. Hasilnya orang yang tolong Allah Tuhan, maka Allah akan tolong dia di akhirat kelak. Allah akan pilih orang yang tolong dia Tuhan di atas dunia. Kita ini akan tidak putus angin, keterkilan katanya. Bahasa Kelantannya putus angin. Maksudnya terkilan atau berputus asa daripada menyokong kerja Allah. Macam mana? Macam mana susah, penat, jerih atau dibenci orang sekalipun. Oleh kerana akhirat kelak kita mempunyai harapan yang tinggi untuk Tuhan layan kita dengan baik. Maka di atas dunia ini naiklah semangat kita. Bahkan kita naik kasihan belas pula kepada orang yang melawan kerja-kerja Allah. Kasihannya orang ini, pitih dia nampak banyak di dalam poket, nampak pandai menulis dan membaca, tetapi kenapa lawan Tuhan? Akhirat kelak bagaimana? Dia fikir atau tidak? Kita kasihan kepada orang yang melawan, menyebabkan semangat kita bertambah-tambah lagi, walaupun yang ditentang ketika kita bekerja untuk Islam. Kerana kita yakin 100% bahawa Tuhan ini tidak berbohong apabila dia berjanji di akhirat kelak. Wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Ya. Maksudnya surah An-Nisa ayat 122, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagai janji Allah yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Itu balasan orang yang taat beramal soleh dengan Allah Subhanahu. Allah janjikan dengan masukkan mereka ke dalam syurga yang ada aliran sungai, beberapa sungai di bawah syurga tersebut. Mereka kekal selama-lamanya. Orang mukmin akan diberi syurga di akhirat kelak. Maka kita meletakkan harapan yang terlalu tinggi. Meletakkan harapan yang terlalu tinggi pada Allah Ta'ala agar memberi syurga kepada kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh frust, dan kita tidak ada ruang untuk putus usaha daripada bekerja untuk Allah Ta'ala. Para hadirin semua, ini semua hasil daripada apa yang Tuhan sebut Al-Rahman Ar-Rahim. Tak ada sebab kita nak putus asa. Tak ada sebab kita nak kecewa. Teruskan kerja kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari segi bahasa. Lagi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari segi bahasanya, Rahman diambil daripada perkataan Ra, Ha, Mim. Al-Rahim juga begitu, diambil daripada perkataan Ra, Ha, Mim. Kedua-dua perkataan ini pecahan dari perkataan asalnya rahmat. Perkataan rahmat ini adalah perkataan Arab yang telah dimelayukan,
Ya Allah, ya Tuhanku, kumpulkanlah rahmat daripadamu. Rahmat ini kalau kita bubuh makna Allah orang panggil orang Melayu, ya, makna Melayu orang panggil kasihan belas. Apabila kita kata Rabbighfirli, wahai Tuhan ampunkan dosa ke aku ini, warhamni, tolong beri rahmat kepadaku. Kenapa rahmat? Jawabnya kerana kasihan. Apa yang Tuhan kasihan kepada kita, kita tidaklah buat senarai kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, senarai yang Engkau kena kasihan kepadaku begini. Berilah anak soleh, berilah tubuh sihat, berilah jiran-jiran yang tidak khianat kepada aku. Berilah harta rezeki-rezeki yang halal. Kita tidak buat senarai pun. Itu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita kira begini. Untuk bertulis, Tuhan nampak apa yang mustahak, berilah Tuhan. Engkau nampak aku mustahak kepada anak yang suka soleh, maka Allah, Engkau berilah aku anak yang soleh. Engkau tengok aku ni mustahak kepada kesihatan, maka berilah aku kesihatan. Engkau tengok ibu bapaku toksir, tidak mampu sembahyang, maka tolonglah buka pintu hati ibu bapaku untuk sembahyang. Apa saja yang engkau tengok perlu, aku ini perlu kepada rahmatmu dan balasan belasmu, maka berilah. Itu maknanya warhamni, wahai Tuhan, minta tolong beri rahmat kepada aku dan kasihan belas aku. Contohnya kita berjumpa orang lapar, takkan dia hendak belajar. Kita kata demo ataupun awak ni lapar, mari kita pergi dengar orang ceramah. Mana boleh, orang lapar dia tidak perlu kepada ceramah, dia hendak nasi. Jadi apabila kita berjumpa apa saja benda yang dikira perlu, walau kita boleh memenuhi kehendak kita, dia, maka artinya kita sudah kasihankan dia. Orang lapar ajak pergi dengan ceramah, dia takkan kenyang. Ketika itu dia perlukan nasi dan duit. Ni untuk dakwah kita. Kita pergi berceramah di tempat yang miskin, di pantai, tempat orang hidup kais pagi makan pagi. Kita berceramah minta orang pantai menderma. Ayatnya berkenaan pahala orang yang menderma. Dia hendak makan nasi, beras pun tidak ada. Ini orang panggil penceramah yang tidak pandai atur, tidak pandai pula skru, tidak kena dengan nat 9 skrunya, nat 9 skrunya 12. Jadi tidak ketat sokmo lah, kata Tok Guru, sampai bila-bila. Pergi ceramah tempat orang miskin, pergi cari duit, infak ataupun derma pada orang miskin. Kan payah. Sebab itu sebelum kita berdoa, kena ada benda kita target di dalam hati kita. Kita berdoa dalam keadaan sakit, kita bangun, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah beri rahmat kepada aku. Rahmat yang kita perlu ketika itu ialah sihat. Kalau kita tumpukan pada bacaan warhamni, Rabbil warhamni, ya, Rabbil firli warhamni, waktu kita duduk congok ketika duduk antara dua sujud, tu minta pada Allah Ta'ala rahmat. Tu tengah sembahyang tadi tu. Maka berdoalah, ya Allah, kasihanilah kepada aku tengah sakit. Tuhan, tubuh sakit, pitih tidak ada, anak-anak menangis. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanlah kepada aku. Berilah makanan dan berilah rezeki yang halal. Bukalah pintu orang-orang hati, orang-orang kampung supaya kasihan, supaya kami, supaya bawa beras kepada aku. Bukalah pintu hati segala malaikat langit supaya orang di muka bumi ini kasihan belas kepada aku. Kita tumpukan perhatian bila kita baca warhamni. Ni. Ya, bab rahmat, ya. Begitu juga wajburni, bermakna wahai Tuhan, tolong timbul, seimbangkan aku. Timbal ini maknanya kita ada kekurangan sedikit. Kalau engkau tidak tolong
timbal, maka kekurangan ini akan terus kurang. Ketika itu kita ingatlah apa yang perlu ditimbal. Timbal masalah ekonomi, timbal masalah keluarga, mertua, menantu, adik ipar, kakak ipar, jiran, kerajaan ataupun masalah rakyat. Apa sahaja benda yang kita berasa mustahak untuk ditimbal, maka dia baca, bila baca wajbur ni, dan kita ingat benda-benda yang perlu ditimbulkan. Jangan duduk tercongok, sebut di mulut automatik keluar, Rabbir firli warhamni wajuburni, tapi hati kita merata-rata ke kedai kopi dan pejabat. Kena faham, bila bacaan solat tu kena faham pengertiannya. Jangan sampai kita merayau. Kerana apa? Kerana kita sendiri tidak peduli apa dia kepada Tuhan. Sebut automatik macam kaset. Tekan butang, terus berbunyi radio. Ia keluar sendiri begitu saja. Rabbir firli warhamni wajuburni. Keluar sendiri saja. Sedangkan sembahyang ini kena ada rukun qalbi, iaitu rukun hati, rukun qauli, ucapan, dan rukun fi'li, perbuatan. Jenis hati, kita kena guna hati sepenuhnya. Wajuburni, wajburni, wahai Tuhan, tolong timbal. Timbal apa? Pastikan sudah ada program tetap di dalam hati kita mengenai benda ini dan benda itu. Ditimbalkan balik. Tu. Sebab itulah bacaan dalam sembahyang tidak boleh baca serupa. Taqara naqara tidai. Naqara tiddik. Nabi kata, baca macam ayam patuk padi. Patuk-patuk. Kemudian terlekat di dalam hukum. Sebab baca seperti sangat hendak cepat relan. Jangan begitu. Bacalah sepatah separuh kalau hendak kembalikan kita. Sebab itulah bacaan dalam sembahyang tidak boleh baca serupa. Taqara naqara tiddik. Nabi kata, baca macam ayam patuk padi. Patuk-patuk, kemudian terlekat di dalam halkum. Sebab baca cepat sangat. Hendak cepat telan, jangan begitu waktu sembahyang. Bacalah sepatah-sepatah. Kalau kita tidak sempat menghabiskan bacaan Rabbir firli, sebab kereta hendak bergerak, baca setengah sajalah Rabbir firli, dan berhentilah setakat itu. Kemudian takbir Allahu Akbar. Jangan baca Rabbir firli. Cepat-cepat malaikat pun tidak mahu, tidak tahu. Malaikat pun tidak reti hendak tulis bagaimana. Ya. Kemudian takbir Allahu Akbar. Jangan baca Rabbir firli. Cepat-cepat malaikat pun tidak reti hendak tulis bagaimana. Melayu ataupun siamkah yang akan membacanya. Ini cerita, ya. Bacaan nak tu dalam sembahyang. Kalau kita memang banyak kerja, bacalah Rabbir firli. Kemudian terus takbir Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la. Kemudian terus takbir Allahu Akbar. Jangan baca cepat sangat. Ini bukan cara orang sembahyang. Kena faham molek-molek kedudukan kita. Jadi ba ataupun bi tadi, kena ingatlah satu huruf ini. Sebab itu orang tasawuf kata Al-Quran sebuah ini duduk di dalam Fatihah, dan Al-Fatihah itu sendiri duduk di dalam huruf ba. Ulang balik. Jadi perkataan ba tadi, kenalah ingat satu huruf itu. Sebab itu orang tasawuf kata Al-Quran sebuah ini duduk di dalam Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu sendiri duduk di dalam huruf ba. Perkara cetusan daripada fikiran orang tasawuf itu bendanya ringkas. Tetapi bila kita perhati, ia memang betul. Seluruh Al-Quran duduk di dalam Al-Fatihah. Sebanyak mana hukum nasihat atau sebanyak mana apapun, duduknya di dalam Al-Fatihah belaka.
Dan Al-Fatihah sendiri pun semua sekali duduk di dalam huruf ba. Satu huruf itu sahaja, kerana sikit-sikit dengan Allah, sikit-sikit dengan Allah. Tu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Rangkum satu Al-Fatihah. Tu huruf ba. Sebelum tu Al-Fatihah ni merangkumi satu Al-Quran yang 6236 ayat. Tu Al-Fatihah. Al-Fatihah merangkumi satu Al-Quran, 140 juzuk, 114 surah, 30 juzuk. Al-Fatihah kawa satu surah tu. Dan Al-Fatihah pula dikawa pula huruf Bismillah, iaitu huruf ba tadi. Pasal apa? Setiap benda kita sebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, ya. Memang panjang. Banyak benda yang perlu kita fahamkan bacaan-bacaan ni. InsyaAllah kita cuba nanti sekali lagi kita baca, ya, huruf ba ni, huruf Bismillah, ya, ayat Bismillah, ayat yang pertama dalam Al-Fatihah. InsyaAllah kalau peluang ada malam ni internet, kita cuba sambung pada ayat yang kedua. Dah hampir untuk maghrib. Mana yang berpuasa, saya nak ucapkan selamat berbuka puasa sunat Rejab, ataupun yang ganti, dua-dua pun dapat pahala. InsyaAllah kita sama-sama berdoa. Yang terbaik semuanya datang dari Allah. Jumpa lagi balik malam ni insyaAllah. Kalau ada peluang internet, doakan kami, doakan kestabilan internet kami insyaAllah. Yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa akhli hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Taghasanna bizil wajabar wa tasamna bimalakut khallazi la yamut. Taghasanna bizil wajabar wa tasamna bimalakut khallazi la yamut. Taghasanna bizil wajabar wa tasamna bimalakut khallazi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi azza. Bismillahi al-kafi. Bismillahi mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi walir rasul wal mu'minin. Allahumma ghnina bihalalin an haramin wa bifad'an man namsiwar
Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah alladhi dayan subhanallah syadidul arkan subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar subhana man la yushghiluhu sya'nu ansan subhanallahil hannani mannan subhanallah musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi, sambung baca tafsir Al-Quran Tuan Guru Ni Abdul Aziz ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa pada semua yang berpuasa insyaAllah. Mohon doakan kami sekeluarga insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.